Testing, testing. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Encik Rinato Benunci, Pegawai Kaunseling dan Psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan, selaku penceramah jemputan kita pada petang ini. Yang diraikan para peserta webinar bicara kaunseling kerjaya versus rumah tangga. Seterusnya tuan webinar bicara kaunseling kerjaya versus rumah tangga yang disiarkan secara langsung pada petang Jumaat ini 25 Mac 2022 bersamaan 22 Syakban 1443 Hijrah melalui Google Meet dan Facebook Live JKM Wilayah Persekutuan Labuan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang saya kasihi sekalian, webinar ini adalah hasil kerjasama antara Pusat Kokurikulum Program Pembelajaran Jarak Jauh Universiti Utara Malaysia dengan Unit Kaunseling dan Psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan. Baik, para peserta yang dikasihi sekalian, selama 1 jam webinar ini bersiar, pelbagai isu sama-sama dengan penceramah yang berpengalaman dan hebat orangnya yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Justru bagi menjadikan sesi webinar ini lebih menarik, saya mengalu-alukan sebarang soalan, cadangan, pendapat mahupun perkongsian pengalaman untuk dikongsikan bersama-sama melalui ruangan komen. Okey? Jadi sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, dalam webinar selama 1 jam ini kita tidak akan sia-siakan penyertaan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan. Kami sangat hargai ruangan yang diberikan untuk sesi webinar pada petang ini. Kita akan beri sijil penyertaan, iaitu sijil digital ya, yang kita akan beri pada hujung sesi webinar ini. Yang apa perlu dilakukan hanyalah tuan-tuan perlu mengisi maklumat di bahagian Google Form yang kita sediakan, dan sijil tersebut akan dihantar secara terus ke dalam email tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, berbalik kepada topik kita pada petang yang mulia ini, tajuk yang kita ingin bahaskan adalah kerjaya versus rumah tangga, yang mana topik ini sangat dekat dengan kita semua ya. Kita semua merupakan ibu dan bapa atau pasangan suami dan isteri, serta dalam masa yang sama kita adalah seorang pekerja ataupun seorang yang bekerjaya, sama ada bekerja dengan majikan ataupun bekerja sendiri ya. Jadi para peserta yang saya kasihi sekalian, isu keseimbangan antara kerjaya dan keluarga ni bukanlah hal yang asing ya pada masa kini, kerana bilangan pasangan bekerjaya di Malaysia semakin meningkat dari hari ke hari. Dalam masyarakat kita hari ini, kita dapat tengok peningkatan pekerjaan ya, peluang pekerjaan semakin meningkat menyebabkan ramai pasangan ibu dan bapa, suami dan isteri bekerja dan dalam masa yang sama perlu menyara keluarga. Okey. Jadi dalam kesibukan suami isteri bekerja ini sering menimbulkan keseimbangan antara rumah tangga dan kerjaya, dan menyebabkan sekiranya hal ini tidak diuruskan dengan baik, dia akan mencetuskan konflik kekeluargaan dan menjejaskan keharmonian rumah tangga seperti pengabaian, pergaduhan dan seumpamanya. Okey. Jadi oleh itu, tanpa saya membuang masa lagi, saya ingin ajukan persoalan yang pertama ini kepada penceramah jemputan pada petang ini. Beliau merupakan pegawai kaunseling dan psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan, Encik Rinato Benunci, atau mesra disapa Encik Ryan. Baik, apa khabar Encik Ryan?
Ya, Encik Ryan. Okey, okey. Maafkan saya tak on mic. Okey, apa Okey, khabar so Encik Ryan? terima kasih pada Encik Salihin. Saya sihat Alhamdulillah. So, terima kasih atas jemputan untuk sesi kita pada petang yang berbahagia ini, Jumaat ni. InsyaAllah ada sedikit perkara lah yang kita boleh kongsikan, InsyaAllah. Okey, Encik Ryan. Jadi Okey. selama webinar selama Nanti satu jam ni, dah tanya ke soalan yang belum kan? kita akan ajukan selepas ni, Encik Ryan. Okey. Jadi Encik Ryan, untuk membuka wadah bicara petang ini, ingin saya bawa para peserta untuk melihat dari sudut pandang psikologi. Ya, iaitu jika dilihat dari sudut pandang psikologi, adakah wujud konflik peranan di antara kerjaya dan rumah tangga, ya, dan bagaimana cara mengenal pasti bahawa konflik tersebut telah wujud dalam diri kita dan kesan-kesannya. Jadi persoalan ini ingin saya ajukan kepada Encik Ryan. Dengan segala hormatnya saya ingin mempersilakan. Okay, terima kasih moderator kita Encik Salihin So sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak perkenalkan diri dulu kepada semua dan saya nak ucapkan semoga semuanya sihat-sihat dalam tempoh kita beberapa hari lagi uh, didatangi oleh bulan mulianya bulan Ramadan pada depan
Ya, silakan. Silakan, Cik Rain. Ya. Okey, untuk para peserta yang sedang menonton sama ada di Google Meet ataupun di Facebook Live, boleh komen tak sama ada suara saya atau suara kami jelas ataupun ada masalah? Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin ada soalan boleh terus ajukan ya. Terima kasih. Okey, semua dah nampak ke? Okey, tak apa ni. Sekejap ya, saya try. Kenapa dia tak boleh? Okey, terima kasih kerana yang komen suara jelas. Okey. Terima kasih, terima kasih. Nampaknya saya punya skrin saya tak boleh share sebab tak tahu saya jarang menggunakan Google Meet. Nak kena setting balik Terus dia kalau boleh nanti apa nama tu? Uh, slide slide. Tak boleh, saya tak boleh skrin share saya punya skrin. Maafkan saya. Okey, tak apa, kita teruskan. Saya baca saya punya slide di sini. Okey, so saya mengambil sedikit petikan daripada hadis tuan, maafkan saya, daripada surah Ar-Rum di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala ialah Dia menjadikan untuk kamu pasangan dari jenis kamu sendiri dan kamu tinggal tentram di sampingnya dan dijadikan di antara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir
macam mana Encik Ryan? Skandal, Skandal. skandal, Okey skandal okey. banyak Terima skandal, kasih Puan Siti. di office lah. Saya banyak handle kes-kes skandal di perempuan di office. Office saya di Shah Alam. Bukan office saya lah, tapi orang-orang yang datang Kalau ada soalan daripada Google Meet bagi tahu. ini juga di antara masalah yang sebenarnya ada kena-mengena dengan peranan sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kalau situasi ini tidak dihandle dengan tepat, maka salah satu pihak mungkin akan rasa tu kerja tu apa namanya, rasa kebahagiaan di luar. Okey tu. Salah satu Macam mana Encik Ryan? adalah adanya skandal. Okey. Masalah kekeluargaan yang banyak adalah mengimbangi antara berjaya dengan keluarga. Yang ketiga, kalau kita tengok dalam kajian-kajian nombor tiga, menjadi masalah dalam kekeluargaan adalah keseimbangan antara peranan sebagai seorang keluarga dan ahli keluarga dan juga kerja. Ini nombor tiga dalam artikel dan dalam kajian-kajian sendiri. Okay. Kita juga ada banyak lagi sebenarnya, salah antaranya adalah salah laku anak yang kehilangan kematian, anak baru, sebab budaya dan sebagainya, trauma, masalah ibu bapa, ibu angkat dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak. Cuma yang saya nak nyatakan tiga yang teratas tadi, kasih dan hubungan, kecurangan dan juga bagi kiranya konflik peranan antara ini, antara kerjaya dengan keluarga. Okey, saya ingat soalan pertama itu saja dulu intro saya pun banyak intro juga ni. Jadi mungkin boleh kita serah kepada moderator tak Encik Ustaz Jawab. Ya, terima kasih kepada Encik Ryan di atas kupasan topik yang cukup menarik yang membuka minda kita semua ya. Jadi melalui apa yang diterangkan oleh Encik Ryan tadi bermakna memang sebenarnya ada wujud konflik antara menyeimbangi kerjaya dan rumah tangga. Okey, dalam hal ni ingin saya bawa tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan senario yang sering kita alami ya, mungkin di kalangan para pendengar atau peserta sendiri maklum akan situasi ini antara konflik antara melaksanakan tugas di tempat kerja yang mungkin terlibat dengan kerja lebih masa ataupun kerja bershift kerja dalam shift yang mana pada waktu yang sepatutnya bersama dengan keluarga tapi perlu diluangkan masa tu untuk kerjaya ataupun komitmen kerja dan ini yang menyebabkan ketidakfahaman antara ahli keluarga dengan individu yang terlibat dengan kerjaya tadi. So dalam hal ini mungkinkah ada cara yang terbaik untuk memastikan kedua-dua elemen kerjaya dan rumah tangga ini berjalan seiring sesuai dengan slogan kita iaitu kerjaya berjaya, keluarga bahagia. Mungkin Encik Ryan saya sukalah kongsi, mungkin Encik Ryan boleh kongsikan kisah-kisah kejayaan yang kes-kes yang pernah Encik Ryan uruskan ataupun kendalikan yang mana ia melibatkan individu ataupun suri rumah sebagai contoh yang bekerja dan membina keluarga yang hebat. Silakan Encik Ryan. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, so beliau minta saya share satu kes lain. Sebentar tadi saya terlintas ada banyak nama kajian kes yang saya dah senaraikan, tapi saya terlintas beberapa kes yang agak menarik di share. Sekitar bulan
sijil. Nanti saya attach dalam chat. Tajuk ni sebenarnya tajuk yang paling popular untuk kalangan SPA Menteri Keuangan berjaya dengan keluarga. Jadi cuba tanya budak-budak, kalau ada masa tuan-tuan pergi baca karangan budak-budak SPM atau tingkatan 4 atau tingkatan 5. Di situ mereka keluar. Saya pernah terbaca. Rakan saya Syekh, abang ipar saya juga kan, dia pernah share beberapa karangan remaja-remaja lah. Nama karangan ibu bapa dengan kerjaya tu lah. Di situ kadang-kadang mereka meluahkan, sebab meluahkan dengan ahli keluarga, mungkin ayah dengan mak tidak dapat, dan mereka meluahkan di kalangan mereka. Jadi kita tak nak sampai ke tahap tu lah. Kalau boleh kita uruskan dengan sebaik. So antara kes yang saya boleh share itulah buat masa ni. Saya kalau ada lagi, insyaAllah saya akan share lagi sekali lagi dalam berikutnya punya soalan lah. Saya serah dulu lah untuk mengelakkan saya terlalu jauh menyimpang daripada kita punya perbincangan. Baik, terima kasih di atas perkongsian kes yang dikendalikan oleh penceramah ya. Yang mana kita dapat lihat Cik Ray menyatakan seorang yang dikenali, seorang datin ya. Datin apa tak tahu kita tidak boleh dedahkan di sini. Macam mana pun beliau merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya, mempunyai hasil jualan ataupun syarikat yang besar, hasil jualan yang jutaan ringgit. Maknanya dia memang seorang yang berjaya dalam kerjayanya. Namun malang sekali apabila dia berjaya di dalam satu sektor, iaitu kerjayanya, di puncak kerjayanya, di sebalik tabir atau di dalam kelompok keluarganya, orang tidak tahu ada masalah atau konflik ya, yang mana anak-anaknya mungkin terlibat dengan masalah sosial, pengabaian, mungkin hubungan mereka tidak akrab, mungkin masing-masing pun buat hal tidak ada masa untuk makan bersama, tidak ada masa untuk duduk bersama, menonton TV bersama ya. Macam kita pada hari ini, kita kena luangkan masa bersama keluarga. Sebagai contoh, setiap hari kita akan gunakan masa makan bersama dan kita duduk bersama untuk menonton televisyen dan sebagainya. Jadi apa yang saya dapat daripada yang penceramah kita sampaikan, iaitu beliau menyatakan hari Ahad adalah hari keluarga untuk dirinya dan keluarganya. Jadi boleh saya tahu para peserta, hari apa yang tuan-tuan puan-puan peruntukkan untuk keluarga masing-masing? Boleh komen tak dekat chat tu? Sebab kita nak tengok masing-masing hari ni, kalau belum ada planning yang sebegitu, boleh wujudkan suasana tu dalam keluarga, yang mana peraturannya pada hari tertentu dalam satu minggu mesti ada hari untuk keluarga. Okey, hari untuk keluarga yang mana kita akan membuat aktiviti bersama supaya masing-masing dapat berkongsi cerita. Contohnya anak nak meluah dengan ibu bapa, mak, ayah, saya dapat nombor 1 dalam kelas kan. Kemudian mak dan ayah akan luahkan rasa bangga. Oh, baguslah awak ni, tahniah, nanti abah belanja awak ham KFC ke apa kan. Okey, hadiahkan handphone ke apa, sebagai satu penghargaan supaya wujudnya hubungan yang harmoni di antara ahli keluarga itu sendiri. Okey, Encik Ryan, saya tidak ingin mengulas lebih lanjut tentang topik kita, cuma mungkin berbaki 15 minit lebih kurang. Mungkin apa yang kita dapat simpulkan di sini, memang terdapat konflik di antara keduanya, iaitu kerjaya dan
keluarga, sebagaimana kita mempunyai ambisi ataupun cita-cita. Daripada grade jawatan rendah, mungkin kita bercita-cita untuk pergi ke grade jawatan tinggi, dan itu memerlukan komitmen dan pengorbanan dalam kerjaya. Sebagaimana yang kita maklum, mungkin ada tuan-tuan dan puan yang berada di dalam sektor awam ataupun swasta, yang mana untuk melalui proses itu memerlukan satu pengorbanan dan komitmen yang besar. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan, ini bukanlah alasan untuk tuan-tuan dan puan mengabaikan peranan kita sebagai ahli keluarga, yang mana macam saya sebutkan tadi, macam yang penceramah sebutkan tadi, terdapat beberapa chapter dalam hidup kita, iaitu keluarga, kerjaya, kawan-kawan, hobi, kan, sukan dan sebagainya yang tuan-tuan dan puan. So di sini saya ingin ajukan mungkin rumusan kepada perbincangan kita pada hari ini. Tajuk webinar kita keluarga versus kerjaya. Apakah buah tangan yang ingin kita bawa supaya para pendengar pada hari ini dapat sesuatu yang boleh diambil iktibar ataupun semangat ataupun ilham dalam meneruskan atau memastikan kerjaya berjaya, keluarga bahagia. Silakan. Terima kasih sekali lagi pada Solihin. Sambung soalan terakhir ni, saya nampak ramai yang respon tadi, ada satu bahan yang hari-hari mereka bersama dengan anak-anak bagus, tahniah, alhamdulillah, itu yang kita mahu ambil peluang bersama-sama dengan anak-anak juga. Dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya zaman ini
Baik, terima kasih diucapkan kepada penceramah ya. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para peserta yang saya kasihi sekalian, kita telah pun lampirkan pautan untuk penilaian webinar dan pendaftaran sijil ya di ruangan komen. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di bahagian komen. Di situ ada link untuk muat turun sijil secara auto ke dalam email tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So hasil daripada perbincangan webinar kita tadi, Encik Ryan telah merumuskan bahawa kebahagiaan dalam keluarga ataupun kerjaya itu adalah diacuankan atau dicorakkan melalui cara kita sendiri, yang mana kayu ukur kegembiraan atau kejayaan seseorang tidak boleh disamakan. Mungkin kejayaan seseorang itu pada hari ini, dia adalah seorang yang berjaya. Mungkin masa yang diambil oleh seseorang itu tidak sama. Ia memerlukan komitmen dan masa yang tersendiri ya. Baik, saya ingin baca beberapa komen ya yang dihantar daripada para peserta. Okey, kalau kita tengok dekat peserta kita tengok daripada Priscilla Yi, hari Ahad. Okey, hari Ahad sama dengan penceramah kita. Dia meluangkan masa hari Ahad untuk keluarga. Rahifah Muhammad hari Sabtu. Nur Ashikin Abu Bakar hari Sabtu. Sylvelena Marie Carolina Miki, maaf kalau sebutan saya salah, weekend Sabtu dan Ahad. Kebanyakannya mungkin bercuti pada hari Sabtu dan Ahad, memilih hari tersebut untuk bersama dengan keluarga. Dan Saidatul Azmi, ada persoalan di sini yang boleh kita kongsikan dengan para peserta lain. Katanya kerja saya susah. Kejap Kerja saya susah nak cuti. Macam mana cara saya nak ambil kesempatan hiburkan pasangan saya? Okey, ini soalan yang menarik. Kadang-kadang bila kita terlibat dengan kerja yang tidak ada office hour, sebagai contoh, okey, sebelum tu kita nak ucapkan selamat Hari Polis kepada anggota-anggota polis yang menyambut Hari Polis pada hari ini yang ke-215. Selamat menyambut Hari Polis kepada para anggota keselamatan kita. Semoga terus berkhidmat dengan cemerlang ya. Okey. Sebagai contohlah, kita ambil mereka sebagai contoh. Mereka ni sering bertugas pada waktu yang tidak ada ketetapan masa. Sebagai contoh, berlaku kebakaran ataupun berlaku kes-kes jenayah, melakukan operasi. Sewaktu kita sedang lena di buai mimpi, mereka kadang-kadang sedang bertugas, mungkin di sempadan, mungkin di sekatan jalan raya dan sebagainya. So mungkin persoalan ini mungkin boleh dikongsikan oleh penceramah kita, bagaimana kita hendak menyeimbangkan dalam hal ni, ataupun macam mana kita nak seimbangkan supaya keluarga kita memahami keadaan kerjaya kita dan kita juga mampu menyelesaikan tugas atau kerjaya kita dengan sempurna. Mengambil respon daripada soalan Saidatul Azmi. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, silakan penceramah boleh bagi sedikit komen. Cik Ryan.
Baik, terima kasih. Diharapkan para pendengar, para peserta yang mempunyai isu yang sama berpuas hati dengan jawapan tadi. Jadi kita buka kepada tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang dikasihi untuk mengajukan soalan atau pandangan ataupun pendapat, ataupun apa saja pengalaman daripada keluarga. Macam mana anda menghadapi konflik? Macam mana, apakah cara yang anda lakukan untuk menghadapi konflik? Adakah anda mempunyai hobi mungkin untuk menggembirakan anda seperti mana yang Cik Ryan sebut tadi? Kita tidak perlu rasa stres sekiranya pasangan kita mengalami uh, apa nama kekangan masa. Jadi kita perlu hiburkan diri sendiri dengan cara kita sendiri. Jangan kita terlalu memikirkan sesuatu yang negatif, tapi berfikirlah secara positif. So Saya nak tambah sikit lah. saya silakan Cik Ryan. Berkenaan dengan yang tadi, ada situasi-situasi yang kita tak boleh nak kawal tadi. Saya pernah handle seorang isteri lah, yang mana suami dia ini belum kahwin lagi. Dah urusan perkahwinan dia, kan? Tapi sepanjang urusan dia tidak gembira, dan dia tidak gembira walaupun katanya tak apalah nak dan saya tak gembira dengan situasi tersebut. Hmm. Kan saya cakap dengan dia, you boleh ubah atau tidak? Saya tanya pada dia, dia kata saya tak boleh ubah cik, memang dah itu dia. Kalau you tak boleh ubah, means you tak boleh ubah dia, sepatutnya bersedia dengan situasi tersebut. Yelah cik, dia kata cik tak mengertinya, tak mengertinya. Saya tak cakap, okay, macam ni saya cakap pada dia. Hmm. Semua orang tahu tentang hujan, kan? Biasanya Ya. saya nampak biasanya tentang hujan. Sebenarnya saya berada di sini dah hampir setiap malam hujan. Ya. Lepas hujan tetap turun, hujan tetap bergantung pada penerimaan kita. Adakah kita boleh mengarahkan hujan ke berhenti? Tak boleh. Tetap kena terima hujan itu. Ada orang bila hujan turun, dia akan Allah hujan lagi. Macam mana nak buat kerja? Ini semua tak jadi. Hujan tetap turun. Ada orang bila hujan turun, dia melakukan bersyukuran, memanjatkan bersyukuran. Hujan tetap turun. Hujan yang sama. So saya nak sampaikan di sini, ada satu-satu keadaan yang kita tak mahu nak ubah. Apabila kita tak mahu nak ubah, bergantung pada bagaimana kita menerima keadaan tersebut. Hmm. Berbalik kepada soalan tadi, Hmm. kita tak mahu nak ubah situasi tersebut. Bagaimana kita menerimanya? Hmm. Hmm. Dengan pasangan tadi yang suaminya dah kahwin, saya tanya dia, you mahu tinggal hujan tak? Tak mahu. So bergantung pada itu, menerima keadaan hujan. Kalau bila hujan tu, you rasa apa-apa, itu ini semua tak jadi, memang terima pun stres. Hmm. Tapi bila hujan turun dan you melakukan bersyukuran dan sebagainya, you akan gembira. Cuma kadang-kadang hujan tu datangkan air juga, akan banjir dan sebagainya.
Mhm. Saya serah semua seperti itu. Baik, terima kasih di atas rumusan yang ataupun maklum balas daripada penceramah kita tadi ya. Okey, di sini saya ada terima satu soalan ya menerusi Google Meet daripada MFZ Zal. Okey, soalan beliau berbunyi begini ya. Saya ada soalan, jika boleh pada pandangan Encik Ryan, hubung kait situasi di rumah iaitu keluarga dan tempat kerja iaitu kerjaya yang berbeza akan menyebabkan penampilan diri seseorang itu berlainan sikap. Apakah punca keadaan sedemikian berlaku? Okey, itu soalan dia lah Encik Ryan. So kita nak tahu juga. Terima kasih pada Encik MFZ Zal kerana bertanya. Dan boleh kita tahu di mana tempat kerja Encik MFZ Zal sekarang ni? Boleh perkenalkan diri di ruang komen. Okey, sambil-sambil tu inginlah saya mengambil respon daripada Encik Ryan. Adakah apakah cara penyelesaian dalam hal ni? Silakan. Okey, so terima kasih pada Zal Saya panggil Zal je lah Ya. Adalah sebagai Zal, ya. tanya lah Zal Faizal. Oh, hello Zal. Okey, karakter berkenaan dengan karakter di rumah dan juga kerjaya ni sebenarnya kita perlu mempelajari situasi-situasi tersebut dalam keadaan-keadaan berbeza. Sebab apa? Pada masa kita kecil, kita tidak pernah berkeluarga. Memang kita jadi
Okey, terima kasih kepada Encik Ryan, penceramah yang memberi respon kepada persoalan yang diberikan oleh Encik Faizal ya sebentar tadi. Terima kasih di atas kesudian untuk bertanyakan soalan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang mana ingin bertanyakan soalan kepada penceramah, yang ingin kita kongsikan pengalaman macam mana tuan-tuan dan puan-puan ada tak mengalami konflik dalam menguruskan kerjaya dan rumah tangga ni? Boleh share di bahagian komen. Apa bentuk konflik yang biasa tuan-tuan dan puan-puan lalui ataupun alami dalam rumah tangga? Mungkin ada dalam di sini, dalam peserta kita ini pasangan yang berjauhan ataupun pasangannya merupakan suri rumah. Ya, boleh tak share di sini sebelum kita ke sesi penggulungan? Ada soalan atau pendapat atau pandangan? Sebab kita sudah bersiaran langsung lebih sejam ya, sejam lebih sikit ya. Samping tu saya nak ingatkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum mengisi borang penilaian webinar dan pendaftaran sijil, tuan-tuan dan puan-puan boleh berbuat demikian di ruangan chat. Kita ada lampirkan pautan yang mana tuan-tuan perlu lengkapkan bahagian itu, form tu. Kemudian sijil akan dihantar secara automatik ke dalam email tuan-tuan dan puan-puan dan sijil tu perlu dicetak lah. Kalau nak cetak kita perlu cetak lah kerana ia bentuk sijil digital Okey, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Tajuk kita hari ni amat sinonim ke ataupun sangat best ke? Boleh komen tak? Ya, sebenarnya banyak lagi yang kita ingin kupaskan dalam webinar ini kerana topik kerjaya dan rumah tangga ni sebenarnya memang tidak asing dan banyak isu-isu yang timbul, tapi kita cuba ringkaskan dalam slot webinar kali ini supaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat sedikit input untuk dibawa pulang ya. Jadi memandangkan kita sudah bersiaran selama 1 jam, saya ingat ada lagi ke, ada yang last saya tanya, ada yang nak tanya soalan ataupun nak kongsi pandangan atau pendapat, boleh di-share di sini. Okey. Okey, Rosdiana Sulong kata sangat best dan cukup membantu. Diharap program seperti ini akan sentiasa dilaksanakan. InsyaAllah kalau kata ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi ya. Okey, topik best kata Sylvelina Marie Carolina Miki. Okey, terima kasih kerana memberi respon ya. Bermakna pada petang ni tuan-tuan dan puan-puan masih segar bugar bersama dengan kita di dalam slot webinar ini. Datul Azmi kata seminar yang menarik. Okey. Okey, jadi dari itu saya rasa tidak ada lagi soalan. Okey, mungkin ada soalan yang tak akhir, Cik Ryan, boleh kita ambil? Ada soalan ke? Ya, saya nampak macam ada soalan daripada Sylvelina Marie Carolina Miki. Mungkin kita boleh ambil satu soalan yang tak akhir ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Soalannya berbunyi, macam mana mau explain dengan pasangan yang belum berapa norma kerja kaki tangan kerajaan? Mungkin yang berapa faham. Okey. Macam mana mau explain dengan pasangan yang belum berapa faham dengan kerja kaki tangan kerajaan? Mungkin maksudnya di sini pasangan kita dia tidak faham bagaimana anggota yang terlibat dengan kaki tangan awam yang memerlukan kerja lebih masa ataupun kerja di luar masa pejabat, yang mana kita perlu gunakan masa yang lebih. Sepatutnya kita bersama keluarga tapi masa itu kita gunakan untuk bekerja. Macam mana mau jelaskan kepada pasangan supaya tidak ada yang kecil hati ataupun merajuk ke itulah balik-balik kerja. Saya ni macam mana makan minum, pakai baju semua buat sendiri. Jadi boleh tak Cik Ryan jelas ataupun kongsikan macam mana tipsnya? Silakan Cik Ryan. Terima kasih kepada
saya Hmm. suggest bila kita kena tengok orang berpersepsi atau dia tahu tidak tahu dia berpersepsi. Mana? Berpersepsi itu maksudnya dia tidak jelas tentang persepsi. Jom. So kalau kita explain banyak kali dia juga tidak akan Betul. terima. Sebab maklumat dalam otaknya maklumat tentang kerja kerajaan tidak cukup. Dia tidak tahu. So tidak perlu explain. Kalau tanya saya lah, kalau explain banyak kali tetap sama juga. So kalau ada buah, ada troli, bawa dia terus, biar dia tengok sendiri, biar dia lalui sendiri, baru dia tahu. Dan bila dia tahu, baru dia faham. Orang yang bertikai Bukan sesuatu tulis komen. adalah Eh, di mana? ada sesuatu ataupun dia berpersepsi maklumat tidak lengkap, maka dia akan Oh ni, dia kena sesuatu. type ni. Kan? Dia akan bertanyakan sesuatu. Kalau setakat bertanya tak apa, tapi kalau dia bersoal atau tidak faham, means dia tidak maklumat tidak lengkap. Oleh sebab itu saya cadang pada Caroline, mungkin bolehlah bawa dia, bagi dia tengok skrip, kan, melalui keadaan tersebut. Tapi itulah kadang-kadang ada tugasan-tugasan tertentu yang di luar waktu kerja, kan. Itu sebenarnya mungkin arahan-arahan daripada langit ke, daripada malaikat ke, kan, tugasan-tugasan ialah murni dan sebagainya, iaitu susah nak dijelaskan lah, sebab ada setting-setting tertentu yang kerjanya tidak menentu, kan. Jadi kalau office hour sepatutnya masing-masing faham lah. Setiap orang ada apa nama tu, ada keluarga dan sebagainya, kan. Cuma kalau ada appointment tertentu yang memerlukan komitmen tertentu dalam masa-masa yang ditetapkan, contohnya ada majlis, ada program, itu tidak menjadi masalah lah. Tapi kalau tiap-tiap hari nak kena datang minta OT dan sebagainya, itu tidak masalah. Kalau itu yang dipersoalkan oleh pasangan, maka pasangan itu sebenarnya faham tentang kerja kerajaan. Sebab apa dia tahu kerja kerajaan sekian-sekian, tapi kenapa over tugas sekian-sekian. Maknanya bukan dia punya masalah. Masalah mungkin dari sudut urusan kerja, bukan pada puan tu yang kerja mungkin, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang tidak mampu mengurusnya dengan tepat, dan sehingga kan staf-staf menjadi mangsa datang sebab, kan. So, kalau situasi itu yang bukan masalah pasangan, Halo. kan. Waalaikumsalam. Tapi Ya. kalau Oh, baik. Saya Alhamdulillah. kerja itu memang sepatutnya kerja macam begitu, Masih online lagi. Masih online lagi. means itu pasangan kita Apa dia? yang Kat bilik kaunseling. faham, ya. Ya, saya harap Okey. itu penjelasan daripada Okey. Okey, pertanyaan sorry. Caroline. Dan kita tidak dapat menjelaskan. Kalau mungkin semoga saya boleh jelaskan lebih lain, lebih lain sedikit, kan. Ya. Okey, so terima kasih. Ya, tanya. Baik, dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka saya kira berakhirlah sesi webinar bicara kaunseling kita pada petang ini yang telah berlangsung selama sejam lebih, yang mana diharapkan tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta. Kita ada 42, tadi ada 46, saya tengok 47 penonton di Google Meet dan juga di Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi Hari apa Solihin, ya. sebenarnya saya ada banyak live dalam Facebook, bukan Facebook, dalam Shopee, dalam Shopee live saya ada live Hmm. dalam Shopee yang macam puluhan ribu punya view. Tapi bukan jual barang, minta maaf tuan-tuan, bukan jual barang. Saya berfungsi tentang tips-tips keluarga. Nah, di situ memang orang tengok cecah 50,000, 30,000,
Tonton orang Facebook. Kalau nak tengok ibu punya live, boleh tengok di situ. Family Echo saya ada masuk dalam komen. Terima kasih. Baik Cik Ryan, nanti boleh bagi tahu dalam komen apa nama channel di Shopee tu. Ada tu saya ada type Family Echo. Jadi tuan-tuan dan puan, secara tak langsung kita promosikan supaya tuan-tuan dapat manfaat daripada apa nama wacana ilmu yang kita kongsikan pada petang ini. So dengan itu terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para peserta. Jadi saya dimaklumkan tadi ada masalah yang dihadapi oleh para peserta untuk mengisi form penilaian webinar dan pendaftaran sijil. Jadi untuk hal itu link itu akan saya lampirkan di Facebook, di Facebook. Mungkin ada yang menonton ni secara live di Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat. Link tu nanti saya akan pautkan di wall ataupun di dalam komen Facebook live JKM Labuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu isi kerana saya tidak buka lama form ini, mungkin dalam 30 minit sebelum saya akan tutup semula link ini supaya para peserta segeralah isi pendaftaran maklum tersebut dan boleh bagi kongsikan cadangan penambahbaikan di bahagian cadangan tu. Seterusnya tuan-puan boleh dapatkan sijil macam mana saya beritahu tadi, pengisian maklumat peribadi tuan-tuan dan puan. Seterusnya sijil akan dimasukkan ke dalam email tuan-tuan secara automatik. Okey, saya kira tak ada masalah. Ada masalah tak bagi yang penonton atau peserta di dalam Google Meet untuk mendapatkan sijil? Okey, ada yang dah komen. Puan Dayang Bibiana, sijil lawa saya dah dapat di email. Okey, ada yang dah dapat rupanya. Okey, tahniah kerana menyertai webinar ini. Dan tahniah juga kepada tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini sudi meluangkan masa selama sejam lebih ini di dalam webinar Bicara Kaunseling Kerjaya versus Rumah Tangga, yang mana kita jemput penceramah. Terima kasih juga diucapkan kepada Encik Irinato bin Nunci, Pegawai Kaunseling dan Psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan, di atas kesudian beliau untuk menjadi penyampai ceramah pada webinar siri kali ini yang kita pancarkan secara langsung. Okey. Jadi saya selaku moderator dan urus dia webinar ini mohon maaf sekiranya ada kesalahan, kesulitan yang berlaku. Mohon maaf segala kesulitan. Semoga kita dapat perbaiki di masa akan datang insya-Allah. Teruskan dengan kita teruskan dengan ilmu yang dibawa tadi, atau kita applykan ilmu yang dibawa tadi. Semoga memenuhi slogan kita pada petang ini, kerjaya berjaya, keluarga atau rumah tangga bahagia. Okey. Dan dari itu, terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya soalan, yang memberi komen, lebih-lebih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan yang sudi menjadi penganjur bersama program webinar pada petang ini. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Facebook tu Amak kena bagi link di overview. Copy dulu.